rakaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'na. Okey, pertamanya kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi agar kita sentiasa mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah, kerana itulah yang Allah pesan kepada kita, ya, apa saja nikmat, kemudahan yang Allah berikan kepada kita tu, hendaklah kita sahuti dengan mengucapkan kesyukuran. Bukan saja dari percakapan ataupun sebutan, tapi yang lebih penting ialah kita mengucapkan kesyukuran tu dengan cara perlakuan kita, ya. Maknanya kita menyusun balik fikiran kita, perbuatan kita, perancangan kita, agar dia selari dengan apa yang Allah hendak kita lakukan, ya, melalui Al-Quran, iaitu Allah mengaturkan kita ni untuk kita menjadi khalifah, ya. Khalifah di muka bumi ni yang mewakili Allah. Mewakili itu apa maksudnya? Kita ni diberi tanggungjawab untuk menyumbang, tidak kira sama ada sedikit atau banyak, kepada menguatkan agama Allah di muka bumi ini, ya. Jadi kita sepatutnya sentiasa berusaha untuk memastikan kita ada sumbangan kepada agama Allah, ya. Kalau kita nak buat semua, tak boleh lah, ya, sebab banyak masalah dunia ni, ya. Tetapi apa yang kita boleh buat, di mana kita boleh fokus walaupun sedikit, kita cuba bantu, ya. InsyaAllah bantuan yang kita beri itu akan dinilaikan oleh Allah walaupun sedikit, ya. Dalam situasi sekarang ni, kita dapati ramai di antara kita, orang Islam Melayu di Malaysia ni, membaca Al-Quran tidak memahami kerana tak mengenal kalimah-kalimah dan ayat-ayat itu. Sekiranya mereka memahami, sudah tentu Islam akan lebih kuat, ya, sebab kekuatan sebuah ummah, sebuah bangsa, sebuah kumpulan manusia ni sebenarnya ilmu, ya, ilmu. Jadi ilmu utama bagi orang Islam ni sebenarnya Al-Quran, ya. Jadi kuatnya kita dengan ilmu Al-Quran bermakna kuatlah kita sebagai ummah, ya. Tetapi kalau kita lemah, maka kita akan dalam keadaan lemah, ya. Kekuatan tidak diukur dari segi fizikal, kekuatan tidak diukur dari segi harta dan pangkat dan sebagainya, ya. Tapi kekuatan ialah sejauh mana kita menyahut, ya, seruan Allah yang melalui Al-Quran itu, dan sejauh mana kita menggunakan isi kandungan Al-Quran itu sebagai panduan ke dalam kehidupan kita, ya. Sejarah-sejarah daripada permulaan penyebaran Islam oleh Nabi kita SAW, sahabat-sahabat, kemudian kita tengok jajahan Islam yang lepas-lepas itu, semuanya menunjukkan mereka ni mempunyai kekuatan dalam
ilmu Al-Quran ya. Malah ramai di antara mereka tu boleh dikatakan living Al-Quran. Ya. Maknanya Al-Quran tu hidup dengan kehidupan mereka di mana saja mereka pergi, ya, Al-Quran tu berada bersama mereka dan mereka mentafsirnya dalam kehidupan mereka, dalam pentadbiran negara, dalam menyusun masyarakat, dalam berinteraksi dengan kawan-kawan dan sebagainya. Al-Quran tu hidup, sebab itulah kuat ya. Jadi fokusnya ialah dengan apa yang Allah nak kita lakukan ya, dengan mengambil perspektif Al-Quran. Kalau kita tukar perspektif, itulah permulaan keruntuhan kekuatan umat Islam ya. Kalau kita tengok sejarah Spanyol, orang Islam memang hebat, 800 tahun berkuasa di Spanyol ya. Apabila ilmu Al-Quran tu kuat dan penghayatan ilmu Al-Quran tu di dalam pentadbiran negara ya kuat, maka kuatlah umat Islam pada permulaannya. Tapi pada pengakhirannya umat Islam telah sedikit lari arah tujuan dia ya. Kita dapati ramai di antara pemerintah-pemerintah sudah mula mementingkan kuasa dan mementingkan kekayaan dan keduniaan. Jadi sudah lari daripada apa yang Allah nak kita buat ya pada masa itu ya. Al-Quran tu tetap sama. Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa, bukannya orang yang berkuasa, bukannya orang yang kaya, bukan yang hebat dari segi keduniaan, tidak ya. Allah yang paling bertakwa. Jadi takwalah tu ukuran kekuatan ya orang-orang Islam, dan takwa mestilah berlandaskan ilmu Al-Quran yang pertama dan ilmu As-Sunnah yang kedua-dua ni saja ya. Manakala kita boleh fokus kepada dua ni ya, kita akan berada di jalan yang benar ya. Allah kata dalam surah An-Nisa tu wala hadainahum siratan mustaqimah, maka pasti kami akan tunjukkan mereka ini ke jalan yang lurus. Yang tu yang kita nak ya. Tapi kita kena fahamlah ya. Kalau kita tak faham mungkin kita akan tersasar pula ala tuju kita. Okey, kita teruskan dengan berkongsikan skrin seperti biasa. Semalam kita telah membuat sedikit simpanan ya, kalau kita tengok daripada simpanan kita dalam screenshot tu, kita mula dengan melihat pembinaan sebahagian daripada ayat ini. Daripada masaluhum ke masalil lazistau qadana ra tu ada 3 konstruk, 3 pembinaan tu. Bermula dengan mubtada masaluhum dengan kamasali ini sebahagian daripada khabar kepada masaluhum tu. Jadi kalau kita nak ambil daripada kamasalil lazistau qadana ra ni, dia sudah jadi apa? Khabar kepada masaluhum pula. Itu dia kontrak lain pula ya. Dia Quran ni dia banyak kontrak dia panggil ya, pembinaan dia tu. Kemudian Al-Lazi ni ialah isim mausul. Jadi bila isim mausul, dia juga memainkan peranan dia untuk mengaitkan cerita sebelumnya, iaitu apa? Masaluhum kamasali ini ya, dengan silah, dipanggilkan silah. Silah ejaan dia apa? Shad, lam dengan ta marbutah. Silatun. Itu asalnya. Kita sebut silah. Jadi silah ialah cerita hubung kait. Itu dipanggilkan Melayu dia. Cerita hubung kait kepada apa? Kepada cerita yang sebelumnya, itu masaluhum kamasalil ni yang diselaraskan oleh Al-Lazi. Jadi Al-Lazi yang menyelaraskannya, yang jadi koordinator dia.
Ya, antara silah dengan masaluhum ke masali ini kita boleh panggil dia silah alaihi. Hubung kait perkara yang dihubung kaitkan ke atasnya tu, itu dipanggilkan silah alaihi, ya, sebagai panduan kita, ya, supaya bila kita jumpa kalimah isim au mausul, kita dapat, ya, meneliti dan mengenal pasti, ya, tiga komponen ni, ya, isim mausul itu sendiri, silah dia dan silah alaihi. Dan pada masa yang sama kita juga telah melakukan pembentukan kalimah yang pertama kepada istauqoda, ya, istauqoda semalam kita telah memulakan pembentukan kalimahnya bermula dengan 3 huruf akar waw, qaf, dal. Waw, qaf, dal membentuk kata dasar waqada. Waqada iaitu kata dasar yang memberi erti menyalakan, ya, satu perbuatan yang muta'adi. Dalam Arab dipanggil muta'adi, perbuatan yang memerlukan objek. Ada perbuatan yang tidak memerlukan objek, ada perbuatan yang memerlukan objek. Kalau perbuatan yang tidak memerlukan objek itu dipanggil fa'lun lazimi, ya, fa'lun lazimi, fa'lun lazim. Lazim tu dia tak memerlukan objek. Macam kita tidur lah, ya, kita tidur kita tak perlukan objek. Ya, kita berlari. Kita berlari tak memerlukan objek. Itu dipanggil fa'lun lazim. Kalau yang memerlukan objek tu fa'lun muta'addi. Ya, yang dalam konteks ni istauqoda ni memerlukan objek. Iaitu bila menyalakan tu mesti ada sesuatu yang nak dinyalakan itu. Yang tu dipanggilkan objek, ataupun bahasa Arab dia maf'ulun bih, ya. Dan kalimah istauqoda ni bagaimanakah dibentuk? Dibentuk daripada kata dasar waqada menggunakan acuan istaf'ala. Istaf'ala, ya. Kerana istauqoda ni adalah fi'lun madhi maklum wazan ke-10. Ya, wazan 10 dengan fa'ilnya mustatir, muzakkar mufrad. Itu fa'il dia, ya. Yang mana sebab sebelum istauqoda tu ada kalimah allazi. Jadi yang fa'il yang mustatir itu sebenarnya merujuk kepada allazi. So akhirnya di dalam kalimah tu, dalam ayat tu, kita boleh memahami fa'ilnya adalah akhirnya, ya. Dalam konteks di sini mustatir, tapi akhirnya dia adalah merujuk kepada allazi. Orang yang itulah yang menjadi pelaku kepada istauqoda. Yang menyalakan tu siapa? Ya, allazi ni. Apa-apa saja allazi itu, itulah yang menjadi fa'ilnya. Dan allazi itu kita tahu merujuk kepada siapa? Kepada kalimah sebelumnya, iaitu masaluhum kamasali itu. Itulah cara kita nak mengaitkan, ya, kalimah-kalimah ada dalam Al-Quran. Dan akhirnya bila kita sudah membina kata terbitan ada pengertian dia, iaitu huwa tu ialah dia, ya, dan dirujukkan kepada allazi itu. Nanti dalam kata terbitan kita masih lagi menterjemahkan dia sebagai dia, ya, tetapi dalam ayat nanti kita akan tukarkan dia ni kepada allazi tadi, ya, sebab allazi itulah yang memainkan peranan di dalam di dalam kalimah istauqoda. Hari ini kita buat pembentukan kalimah kepada naron, ya. Dan naron tu sebenarnya very straightforward lah, orang putih kata, ya, very straightforward. Tapi walau macam mana pun kita akan tunjukkan, ya, naron tu. Kita terus pergi ke Lexi Logos. Kita dah buka ke belum? Rasanya sudah buka. Ada, ya.
Okey. So hari ni kita buat apa ni? Pembentukan kalimah uh, naron dalam konteks ayat allazi istauqadana ron, ya. Mungkin kita allazi istauqadana ron tu kita boleh type dia, tulis kalau kita rajin, ya, untuk buat latihan, ya. Tetapi kalau kita sudah cekap, kita boleh copy sajalah, ya. Kita copy daripada simpanan, ya. Kita simpan semalam dekat mana, kita ada simpan satu dalam bahagian dalam download ni, ya. Latihan semalam 24,000 bulan. Yang ni, ya. Kita buka yang tu, dia kita simpan dalam text document, ya. Text document tu, jadi kita tak payah nak type lah, ya. Kita copy sajalah sini, copy je. Okay, dan bawa ke Lexi Logos, dan tampal dia kat situ Ctrl V, ya. Ctrl V. Jadi dalam konteks itu, kita sekarang ni nak buat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah pun kita boleh copy daripada situ. Mana dia tadi? Di sini. Di sini, ya. Okey. Pembentukan ada kat sini, ya. Kita boleh copy dia juga. Kalau kita tak nak type, kita boleh copy apa yang ada tu, boleh guna pakai. Jadi balik ke Lexi Logos kita. Paste dia kat situ. Ctrl V juga. So, tapi hari ini kita nak membuat pembentukan kalimah naron, ya. Naron, jadi kita masukkan ke sinilah. Dan kita colonkan dia untuk memulakan proses pembentukan kalimah. Okey. Cuba tuan-tuan lihat daripada kalimah itu sendiri. Boleh tak dapat 3 huruf akar dia? Ya, 3 huruf akar dia. Kerana ini kena ada rajin berlatih lah. Rajin berlatih, rajin membuat content, orang putih panggil content analysis, ya. Al-Quran ni kita boleh buat content analysis, menganalisa isi kandungan tu, melihat kalimah-kalimah tu, pembentukan dia, konteks dia, huruf-huruf dia, baris-baris dia, itu dipanggilkan content analysis, ya. So dalam ni ada berapa? Ada 4 huruf. Non, alif, ra dan alif. Ya, non, alif, ra dan alif. Ya, mungkin saya tunjukkan cara dia, ya. Tuan-tuan ambil 4 ni kalimah tu. Yang pertama sekali, alif yang di hujung sekali itu tambahan. Tambahan. Tu tuan-tuan boleh buangkan tu. Ya. Buangkan, lepas tu kalau ada baris-baris tu buangkan. Untuk apa? Untuk 3 huruf akar kita buangkan baris dia. Huruf akar dia tidak berbaris. Dan kita pisahkan, tinggal 3 saja. Jadi non alif ra, ya. Kita asingkan dia. Jadilah non alif ra daripada kalimah tu, dan alif adalah huruf illah di dalam kalimah. Ya. Apabila dia berada di tempat yang kedua, ni tempat pertama, ni tempat kedua, ni tempat ketiga. So kita perlu memahami kaedah dia. Kalau dia alif di tempat yang kedua, sebenarnya alif tu adalah tukaran daripada waw. Ya, tukaran daripada waw ataupun ya. Ya. So dalam konteks ni dia bukannya ya tapi adalah waw. Jadi tuan-tuan tukar saja dia kepada waw. Itu menggunakan kaedah content analysis lah, ya, menganalisa kalimah-kalimah tu dan keluarkan 3 huruf akar dia, ya. Kalau tak boleh cara ni, kita boleh buat cara tradisional, iaitu dengan pergi kepada ayat dia lah. Ayat dia dan tekan naro di sini. Dia akan juga beri kita juga non, waw dan ra. Tapi di sini kita kena asingkan dia sebab dia sudah
digabungkan. Ya. Cara yang ketiga ialah kita pergi kepada corpusquran.com, pergi ke ayat dia, Al-Baqarah, ayat ke-17, 17. Dan pilih kalimah naro tu dalam sini, di sini naro, tuan-tuan tekan di sini, dia akan berikan maklumat mengenai naro tu, di sini pun ada juga. Nun, waw, ro. Ya, 3 huruf akar dia. Ya, 3 huruf akar jadi naro. Ya. Itulah cara-cara apa untuk mencari 3 huruf akar. Ya. So, bila dah dapat tu kita balik ke iaitu ini 3 huruf akar dan kita bina dia punya uh, kata kerja. Ya. So apabila membentuk kalimah dan dia reverse lah. Ya, tadi kita daripada kalimah mencari 3 huruf akar, sekarang daripada 3 huruf akar membentuk kalimah dia reverse lah. Iaitu apa kita buat? Waw ni tukar pada alif. Tukar pada alif. Ya, kemudian gabungkan dia. Gabungkan dia jadilah naro. Ya, naro ni dan bariskan dia. Alif tidak boleh dibaris, dia sebab alif mat, jadi ro saja yang boleh dibariskan, jadilah naro sebagai kata, ya, kata kerja yang memberi erti, bracketkan dia, naro adalah apa, menerangi, ya, sebab dia daripada cahaya, kita tengok menara tu maknanya cahaya ataupun api, ya. So cahaya ni dia kata kerja dalam bentuk kata dasar dalam bentuk kata kerja tu ialah menerangi. So kita ambil jawi dia, ambil lesen logo jawi, tekan type menerangi, ya. Mim, non, ro, alif, nga, ya. Melayu ya hujung boleh bertitik, ya. Kalau Arab ya di hujung tak bertitik. Tu beza dia. Jadi kalau kita menulis kata Melayu, ya di hujung tu kita boleh titikkan dia, kopikan dia, bawa ke sini, ya. Maknanya naro adalah tak label kata kerja, ya. Kita letak labelkan dulu kata kerja untuk rujukan kita nanti. Kata kerja, kaf, ro, jim, alif. Kolonkan dia untuk memberi makna dia, iaitu menerangi. Ya, so dalam konteks ini dan barulah dibentukkan kata terbitan, ya. Saya letakkan label dulu yang kita buat. Yang ketiga ni kita nak membentuk kata terbitan. Kaf, alif, ta, terbitan. Ta, ro, ba, ya, ta, non. Okay, dan kita akan berikan makna tu nanti, ya. Okey. So apakah macam mana nak membina kata terbitan tu? Dia kena menggunakan sama ada acuan ataupun kalau tidak ada acuan dia menggunakan faedah, ya, faedah. So dalam konteks ni naron tu adalah dibina daripada narun, ya. So kata terbitan sebenarnya ialah kita tengok di sini ron tu asal dia ialah bukannya mansub. Ya. Kata terbitan default dia, permulaan dia mesti marfu'. Ya, marfu'. Dia bukannya mansub. Mansub tu dalam ayat sebab dia sudah berfungsi sebagai objek. Tapi sebelumnya kata terbitan dia tidak berfungsi sebagai objek lagi. Dia hanya kata terbitan. Ya, dia tidak ada fungsi lagi. Jadi dia akan mengambil bentuk yang marfu'. Ya, so macam mana nak marfu'kan tu, kita buangkan alif tu
dan ra tu kita letak dhammatain. Itulah teknik dia. So kata terbitan sebenarnya ialah narun. So persoalannya macam manakah narun ni dibentuk? Kita letakkan dalam bracket untuk menunjukkan dalam proses pembentukan kalimah ni, kita tunjuk macam manakah narun tu dibentuk. Kalau tuan-tuan tengok dalam template, kalau template dah buka ni, tengok bahagian dia adalah isim. Ni ada 3 isim ni. Isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar. Tuan-tuan tidak dapat acuan untuk membentuk narun tu. Kalau narun tu dia apa? Acuan dia ialah fa dengan fa'lun lah. Yang kedua tu fa'lun. Tak ada fa'lun di sini. Tak ada. So bermakna kaedah yang digunakan tu ialah secara sama'i kita panggil, iaitu mengikut percakapan orang Arab. Sama'i. So, itulah kaedah. Dia tidak ada acuan tetapi dia mengikut kaedah. Orang bercakap, orang Arab bercakap kalau cahaya ataupun api itu apa dia? Narun. Jadilah dia narun. Itu proses dia, kaedah dia panggilkan. Doktor, nak tanya doktor. Ya. Kalau katakan yang itu kalau naran, kalau nuran, cahaya, dia punya kata akar tu still nun wawra juga. Ya, betul juga. Tapi dalam masa pembentukan kalimah dia, Pembentukan waw kalimah. tu. Itu dia menggunakan kaedah sama'i jugalah. Dia jadi non-waro, dia jadi nurun, bukannya narun. Oh, nurun. Ha. Tapi waw tu dia kekal lah. Dia tak ada bertukar lah. Jadi alif. Sebab bunyi macam tu, kita ikutlah. Asalnya Ya, ialah naron. Naron ya, dia bertukar dalam kata dasar. ya. Itu kepada yang Tetapi yang api tu ya. Itu kepada kata kata maksud kata benda api. Kalau kata cahaya, waw tu still lah. Waw juga kan? tak. Dalam kata dasar, dia bertukar juga naro. Ya, Ini kata kerja, belum lagi jadi api ya. Tak ada ya, lagi. ya. Apinya di sini. Cahaya ataupun api akan berubah di mana? Di kata terbitan. Bukannya di Okey. Okey, di okey. sini makna asas saja. Ya, dia bukan Ya, dia dalam bentuk kata kerja. ya, ya. Kata asas dia sama, tapi yang berbeza ialah itu dinamakan kata terbitan. Oh, kata Daripada terbitan dah berbeza ya doktor. terbit Okey. daripada ni. Yang ni dia satu je sama. Tapi Ya. dia boleh bentuk dalam kata kerja, boleh bentuk kata nama dalam bentuk apa isim masdar, boleh jadi mudhari' kalau perlu. Semua berlaku di sini. Yang berubahnya di sini. Sebab tu kalau apa? Kalau dia nak jadikan daripada menerangi itu kepada bukannya api tapi cahaya, dia akan gunakan bukan narun, dia nurun. Nur. Kan? Sini yang berubah tu. Jadi nur pun tak ada acuan. Dia juga menggunakan kaedah sama'i juga. Ya. Tengok konteks ya. So kalau konteks dalam ayat ni dia bukan cahaya tetapi api, so dia gunakan narun lah. Kalau kalau dalam konteks ayat lain, Allahu nurus samawati wal ard, sebagai contoh dalam ayat 35 surah An-Nur tu, nurus tu itu ialah cahaya. So dia akan kata terbitan ialah nurun. Dia akan juga samai tapi dia akan membentuk nurun. Di sini naron, kita bukan mencahaya tetapi api. Masih lagi marfu', ya, default dia marfu', belum lagi maf'ulun bih. Baru kata terbitan. Okey, dan barulah kita jadikan dia kata maf'ulun bih, tapi dengan syarat. Nak menjadikan maf'ulun bih mesti ada amil dia. Amil maknanya
kalimah yang membuatkan dia mansub. Ya. Jadi dia hanya berlaku mansub, yang narun ni berlaku mansub apabila ada kes yang membuatkan dia mansub. So, apakah kes yang mansub? Ialah ada kalimah istauqada ni. Ya, so kita masukkan istauqada ni sebelum dia, sebelum narun. Ya. So bila ada istauqada, narun ni perlu bertukar. Dia sudah berfungsi sebagai objek kepada istauqada. Bila dia sudah objek, dia tak boleh marfu' lagi dah. Tak boleh dhammah. Dia kena mengambil mansub. Ya. Kalau kita nak tunjukkan proses, kita buat macam ni. Campurkan. Campurkan dulu kepada narun. Lepas tu barulah kita gabungkan dia supaya istauqada ni sudah berfungsi kepada narun. Jadi kita buang tanda campur tu di step selepasnya. Ya. Kalau nak buat kat sini pun boleh, tapi itu shortcut lah. Jadi di sinilah dia berfungsi apabila kita buangkan campur tu. Istauqada tu adalah kita panggilkan amil yang mempengaruhi narun tu bertukar kepada naron. Dia sudah mansub, dan bila isim yang mansub, dia kena ada alif selepasnya, ya. Melainkan kalau kalimah tu diakhiri dengan ta marbutah ataupun alif mamdudah, ada hamzah di ujungnya, ataupun alif maksurah, iaitu tidak ada alif lah. Ya. Tapi selain pada tu, dia akan diakhiri dengan alif. Jadilah naro. Ya. Jadi lengkaplah, ya, pembentukan kalimah apa tadi, istauqada dengan naron. Ya. Malah kita dah buat pembentukan kalimah istauqada. Hari ini naron daripada non wawra kepada narun. Kemudian tambahkan alif dengan baris fathatain, ya, baris 2 fathah, sebab dia sudah berperanan sebagai maf'ulun bih, iaitu objek, ya, kepada kalimah istauqada. Sebab istauqada tu memerlukan memerlukan objek. So dialah objeknya kepada kalimah istauqada. Ya, jadi lengkaplah perkongsian daripada mula tu. Bila kita sudah mengenal, jadi kita tadi sudah kita bagi makna ke? Dan sekarang kita dah baru bolehlah bagikan makna kepada istauqada naron tu, iaitu istauqada kita sudah buat semalam. Dia, ya, kalau kita ambil daripada simpanan semalam, kita ada simpanan kat sini, besarkan sikit. Ini boleh besar, boleh. Okey. Iaitu dia telah menyalakan. Itu istauqada. Kopi dia. Bawa ke leksi logos tadi. Masukkan sinilah. Dia telah menyalakan. Okey, apa yang dia menyalakan? Naron ialah api. Masukkan ke sini. Jadi itulah objek kepada dia telah menyalakan tu. Dia telah menyalakan api. Doktor, Ya. macam dengan objek tu kan, kata lain apa saya kalau guna objek tu jadi payah Objek. saya nak faham. Objek ni ialah sesuatu yang kalau ada orang lain melakukan kerja ke atasnya, itu dipanggil objek. Dia lawan dia subjek. Subjek ni orang yang melakukan perbuatan. Kalau perbuatan tu melibatkan benda, jadi benda tu dipanggilkan objek. Contohnya saya makan nasi, kan? Saya makan tu ialah perbuatan. Siapa yang makan dia? Saya tu subjek, pelaku.
Jadi apa Faham yang itu. makan tu nasi. Nasi itu objek. Apa saja benda ataupun orang apabila ada sesuatu melakukan kerja kat tadi, dia jadi objek lah. Apa contohnya kalau saya buka payung kan, waktu hujan, kan, ataupun dia um, gunakan payung mendalam hujan kan, jadi payung tu objek lah. Apa saja benda yang terlibat dengan perlakuan orang lain, ya. Orang lain kat atasnya dia jadi objek lah. Itu yang dipanggilkan maf'ulun bih. Dalam Arab dia maf'ulun bih. So, bila objek dia mesti mengambil i'rab yang mansub. Kalau subjek mengambil i'rab yang marfu'. Subjek tak boleh mansub. Subjek mesti marfu'. Saya makan nasi tu, saya tu kalau i'rab dia adalah marfu'. Bahasa Inggeris dia nominatif. Benda yang dikerjakan tu tak boleh marfu'. Sebab dia bukannya pelaku. So dia kena ambil mansub. Dan tandanya ialah dengan menukarkan baris kepada baris. Ya, baris atas. Dalam konteks yang ini, narun dia sebelum dia di maf'ulun bih tu, dia dalam kata terbitan. Kata terbitan dia mesti marfu' juga. Dia juga dalam bentuk subjek di sini, ya. Subjek juga. Subjek ni ada dua. Ada pelaku kepada perbuatan ataupun dia hanya satu benda saja. Satu perkara pun mengambil marfu' juga. Dia mesti bermula dengan marfu'. Dia bukannya pelaku sini, ya. Narun ni bukannya pelaku kepada perbuatan, tapi dia adalah benda. Satu perkara, kata nama iaitu isim. Isim mesti bermula dengan marfu'. Sehinggalah dia berperanan apabila ada kalimat istauqada tu, dia berubah daripada subjek iaitu satu benda kepada satu objek. Bila digabungkan dua ni, dia menjadi objek. Objek dia akan bertukar kepada mansub yang ditandakan dengan huruf yang terakhir ra tu sekarang mengambil baris atas. Tak boleh lagi mengambil baris depan. Itulah menunjukkan dia tu adalah objek. Jadi bila kita membaca Al-Quran, bila kita faham ni, ya, so automatically kita faham lah. Bila jumpa baris atas tu, kalau ada satu perbuatan sebelumnya, dia sudah mengambil menjadi objek kepada perbuatan tu. Kalau dia kalau dia dhammah, ya, marfu', dia bukannya objek, dia adalah subjek. Doktor nak tanya, Okey. istaukhada nara, ia menyalakan api kan doktor? Ya. Kalau kita bubuh istaukhada saja, menyalakan saja kan doktor? Ia tu dia punya Dia fa'il tergantung dia tu tak perlu. mana dia tergantunglah. Dia tergantung. telah menyalakan sajalah. Sepatutnya kena ia telah menyalakan sajalah. Ya, dia telah menyalakan saja, tak ada objek lagi. Tak ada objek lagi. Jadi dalam ayat tu mestilah ada objek dia, tak logik menyalakan apa kan? Mesti ada objek dia. Baik, terima kasih. Itu yang dipanggilkan kalimah istauqada ni. Kita kalau ke Arab dia kita panggil, saya buat tulis kat bawah tu, fa'lun. Fa'lun maknanya kata kerja. Al-muta'addi. Mandi. Ain. Lepas tu dal. Ya. Dal tu dia ada tasydid. Kita muta'an. Lepas tu ujung dia ya. Tu dia ni. Fi'lul muta'addi maknanya kata kerja yang memerlukan objek. So, Doktor, kalau objek tu biasanya dia kalimah tu isim kan? objek mesti isim. Tak boleh kata kerja. Itu isim kan? Dia isim saja. Isim kan? Ya. Semua objek Bila- isim. Objek isim ya. Okay. Yes. Dia tak boleh kata kerja, tak boleh kata huruf pun tak boleh. Harfun tak boleh, fa'lun tak boleh. Dia mesti
kata kata nama iaitu isim saja. Maksud dia sebelum dia kata kerja, Mesti ada fi'lun ya. Ya. Nak jadi dia objek mesti ada kata kerja. Sama ada kata kerja tu dinyatakan dalam ayat ataupun kadang-kadang ada juga ya, ada kata kerja tu tak dinyatakan dalam ayat. Itu dipanggilkan implied. Ya, kita boleh memahami dengan cara implication, bahasa Inggeris panggil, dengan cara bahasa Melayu apa dia implication implied ni, kita kaitkan sendirilah. Kita boleh faham ayat tu, kita boleh mengaitkan sendiri. Ya. Ada apa ni, dia terus saja kata nama. Ya, tak ada kata kerja. Tetapi dengan memahami pembinaan ayat tu, kita akan tahu apakah kata kerjanya yang tidak dinyatakan. Ya. Kalau kita nak tengok objek tu, kita kena tengok sebelum kalimah tu. Ya, Pertama, Doktor? tengok dia baris atas ke tidak. Itu kalau ada baris atas, makna dia objek kan. Yang Okay. keduanya, kalau dia dah baris atas tu, selalunya mesti ada kata kerja sebelumnya. Kata kerja tu tak semestinya sebelumnya mesti sebelum kedudukan dia. Sini kadang-kadang kata kerja tu jauh sebelum dia, ya, ada lagi kalimah-kalimah lain, lepas tu barulah objek ada juga. Makna kita kena tahu juga makna dia, Doktor, kan? Macam kita dah tahu naran tu, kita dah tahu api ya, macam tu. Sebab kita tahu makna tu sebab kita mengenal, ya. Kita kena mengenal dulu. Sebelum kita tahu makna tu, kita kena mengenal dulu. So bila kita dah kenal tadi, kita baca je ayat tu, kita dah tahulah. Itu tujuan kita belajar mengenal tu. Doktor, Ya. Istaukhada nara, kalau kita bagi makna, ia telah menyalakan api. Makna di Ia situ telah, kita faham. Ya. Jadi kita faham dia fi'il madi kan. Kalau kita tak bubuh telah, dia nampak macam fi'il mudhari' kan. Ia menyalakan api. Betul tak, Doktor? Makna kena Betul. bubuh telah. Sebab tu kita masukkan telah tu. Telah ya. Dalam penterjemahan kalimah tu kita masukkan telah, ya. Kadang-kadang, tapi kalau dalam ayat, ya, kadang-kadang tak perlu, tapi difahami. Maknanya telah dengan melihat bentuk dia. Maknanya istaukhadana, katakanlah ayat tu kita tak telah, tanda-tanda sini kita dah tahu perbuatan tu ialah telah. Walaupun kita tak masukkan telah. Dia bukannya mudhari' lah. Jadi konteks dia ialah telah berlaku. Baik. Ya, sebab tu kadang-kadang kita baca terjemahan dia tak ada telah, ya. Dia tak ada telah. Menyalakan api, tapi maksud dia tu ialah telah lah, sebab kita dah kenal dia bentuk ni kan. Bukannya sedang menyalakan. Kalau sedang menyalakan dia tak guna macam ni. Dia mesti ada mudhari'ah dia, ya, bermula dengan ya. Itu maknanya perbuatan tu. Kalau dia tak sebut telah ataupun sedang, bermakna dengan mengenal kalimah ini kita dah tahu konteks dia. Sama ada perbuatan tu sedang berlaku ataupun telah berlaku ataupun akan berlaku. Semua tu dengan mengenal kalimah lah. Sebab tu kita kena kenal kalimah, ya. Jangan bergantung pada terjemahan. Terjemahan dia tak cerita. Ya. Dia tak cerita. Yang cerita apa? Arab ni. Arab ni sendiri. Kalimah Arab tu akan menceritakannya. Okey. Ya, kalau tak nak padam betapa, kita nak ambilkan dia telah menyalakan api, tetapi dalam konteks allazi istauqada nara. Jadi kita ubahkan dia sikit dengan, kerana dia dalam konteks ayat allazi, dan allazi itulah yang dimaksudkan pelakunya, ya. Jadi allazi dulu kita sudah buat apa dia? Orang yang. Jadi maknanya di dalam konteks ayat tu, ni orang, ada ngah sini tak? Ada, ya, boleh pinjam. Orang yang. Sekali lagi ya dengan ngah. Kerana kita tukarkan dalam konteks ayat, ya,
kita tak gunakan dia lagi sebab dalam ayat tu dah ada konstruk dia, pembenaan dia, iaitu orang yang telah menyalakan api. Itulah cara kita menterjemahkan dalam ayat. Ya. So terjemahan berlaku dua konteks. Satu, harfiahnya, word by word. Yang kedua dalam konteks ayat. Dua-dua tu kena belajar pelan-pelan lah. Doktor, nak tanya doktor. Kalau kita nak membezakan yang istauqadana tu, dia antara madorek dengan madi, hamzah wasal tu doktor. Dengan hamzah qata macam tu. Semalam saya dah, 2 hari lepas saya dah cerita macam mana nak mengenal dia madhi. Madhi. Saya tak dengar doktor macam tu. Betul. Akhir di atas. Dia hamzah wasal. Kalau mudhari' tak ada hamzah wasal. Okey. Okey, apa? Kalau fi'il mudhari' dia ada 4 saja. Apa dia? Ya, ta, nun dengan hamzah qata. Tu 4. Senangnya hamzah qata, nun, ta, ya, anti ya. Nak senang. Ada 4 itu dia. Anti tu kalau ada bermula tu, itu menunjukkan dia Mudorek mudhari'ah dia. Mudorek. Kemudian, Okey. di hujung ni dia kalau mudhari' dia tak mengambil baris atas. Dia mengambil baris hadapan. Sedangkan dal ni mengambil baris atas. Inilah dua orang kata tanda yang paling cepat untuk kita kenal lah. Ya. Huruf Mana kita tengok hamzah ni, hamzah wasal itu yang paling mudah kita kenal lah doktor. hamzah Tak wasal. boleh juga kan. Ya. Ya, dan hujung dia tu baris atas. Hujung baris atas. Ada 2 clue. Ya, okey. Itu madhi lah tu. Kalau fa'il mudhari' hujung dia domah kan doktor? Betul. Okey, terima kasih doktor. Sebagai contoh, katakanlah ni dia mula dengan ya, jadi yastauqadu. Itu mana mudhari' lah tu. Kalau ya tu memang senang nak kenal doktor. Kalau hamzah wasal dengan hamzah qata tu macam saya keliru. Tukar je hamzah wasal sini. Kan? Ya. Sekarang saya dah faham dah. Mudhari' kita tukar ke hamzah wasal. Dan bila hamzah wasal, hamzah qata dia kena ada baris ya. Ya Hamzah doktor. wasal ada baris. Dan yang ni tukarkan kepada baris Domah. dhammah. Ya, dan kemungkinan qaf ni bukannya baris baris bawah, kita kena mahir juga tengok template tu. Fi'il mudhari' kalau wazan ke-10 tengok ain baris bawah. Jadi qaf tu baris bawah. Okey. Jadi kalau qaf baris bawah, yang ni bukan baris atas. Itu mudhari' dia lah. Mudhari' qaf baris bawah. Jadi ya, ini kalau hamzah qata, hamzah qata lah bermakna aku. Tapi kalau dia, ya lah. Tukarkan baris atas. Jadi yastauqidu. Ini bermaknanya dia sedang menyalakan api. Ya. Kalau kita tengok terjemahan, dua-dua tu dia akan mengatakan dia menyalakan ya. Serupa je makna dia. Tapi Arab kita tengok kalimah tu kita dapat bezakan. Kalau macam ni dia sedang menyalakan api kan? Sebab dia Perbuatan tu sedang menyala, belum habis lagi. Belum selesai. Itu dinamakan fi'il mudhari'. Ya, terima kasih doktor. So, kita padamkan tadi. Tadi kena tukar balik lah ya. Iaitu hamzah wasal dengan qaf baris atas. Lepas tu dal baris atas. Ya, istauqada. Ya, dan kita simpan ni dalam print screen kita. Kalau nak guna, dia ada satu baris atas, kita guna large frame lah. Sebab dia capture semua. Print screen. Dan kita juga simpan dalam teks dokumen tu, savekan saja. Dan kita, ada baru masuk lagi, Syarudin A. Ghani ya. Kita pun dah nak habis dah, download.
ambil latihan hari ni 25 hari bulan. Januari. Sip. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz.